رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripada Allah Ta'ala, maka pada hari ini kita masih dapat meneruskan pelajaran kita dalam madah pendidikan Islam tahun 6. Pelajar-pelajar sekalian, Ustaz harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, baik. Adakah anda sudah bersedia untuk pelajaran hari ini? Ustaz harap kita semua sudah dalam keadaan bersedia walaupun kita masih dalam fasa PKP 3.0. Jadi kita akan mengaji secara atas talian. Ustaz sediakan video hari ini untuk kamu tengok dan dengar sebagai alat pembelajaran kita. Okey, baik. Apakah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? InsyaAllah, hari ini kita akan belajar tajuk yang baru dalam bidang akidah. Kita akan belajar sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ustaz tanya pada kamu, berapakah sifat wajib bagi Allah yang wajib kita tahu? Maka kesemua sifat wajib bagi Allah yang wajib kita sebagai orang Islam mesti tahu ada 20 sifat. Dan sifat yang kita belajar hari ini ialah sifat sama' Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat sama'. Apakah maksud sifat sama'? Sifat sama'. Sama'ah. Kalau dalam kitab-kitab lama, kitab kuning, sifat sama' ni diterjemahkan sebagai pendengar. Bukan mendengar. Perkataan mendengar dalam bahasa Melayu itu ialah perkataan kata kerja. Bukan kata sifat. Maka ulama terdahulu, tok guru kita dulu terjemahkan sifat sama' ni adalah sifat pendengar. Okey, baik. Kamu boleh tengok dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 6 pada muka surat 69 hingga 72. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama kita akan tengok dulu maksud sifat sama'. Sifat sama' bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Maknanya sifat pendengar Allah ini ialah sifat mendengar segala bentuk bunyi. Tak kira lah bunyi itu kuat ke, pelan ke, ataupun bisikan dalam hati,
Tapi Allah ini maha mendengar. Maha mendengar. Pada dasar sekalian, kita kena faham bahawa sifat sama Allah, sifat pendengar, sifat Allah mendengar ini berbeza dengan cara makhluk dengar. Kerana Allah mendengar tidak memerlukan deria pendengaran. Bagi makhluk, manusia, binatang, mereka ni mendengar, kita mendengar, manusia ni kita mendengar menggunakan deria pendengaran, iaitu telinga. Tapi Allah tidak memerlukan sebarang alat ataupun deria pendengaran. Ini beza pendengaran Allah berbeza dengan pendengaran makhluk. Mana Allah mendengar tak sama dengan manusia mendengar. Manusia dengar menggunakan telinga. Allah mendengar dengan sifat sama, sifat pendengar. Sifat sama. Allah tak guna alat ataupun deria pendengaran. Allah mendengar dengan sifat sama. Itu kena faham. Beza cara Allah mendengar beza dengan makhluk mendengar. Dan kita wajib beriman bahawa Allah bersifat dengan sifat sama. Allah maha mendengar setiap sesuatu walaupun hanya bisikan hati. Walaupun kita bisik dalam hati, Allah boleh tahu apa yang kita katakan dalam hati kita. Baik. Seterusnya, secara ringkas, kita pergi kepada dalil. Dalil bahawa Allah bersifat dengan sifat sama. Firman Allah Ta'ala, kita tengok dulu dalil nakli, dalil daripada Al-Quran atau Sunnah. Maka kita sebut di sini dalil nakli daripada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 224. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Ini dalil daripada Al-Quran bahawa Allah itu bersifat dengan sifat sama, sami'un, sama'. Kemudian kita tengok pula dalil akli, dalil akal. Allah bersifat dengan sifat sama. Seperti mana kita sedia maklum bahawa Allah ini memiliki segala sifat kesempurnaan. Dan Allah juga memiliki segala sifat kemuliaan. Jadi, mustahillah bagi Allah itu bersifat dengan segala sifat kekurangan. Allah tak boleh ada pada dia kekurangan. Allah mesti sempurna, mesti mulia, tak boleh ada kekurangan, tak boleh ada cacat celah. Jadi Allah tak boleh ada sifat tidak boleh mendengar. Maka kita kena beriman bahawa Allah itu wajib ada sifat sama, pendengar. Dan mendengar Allah ini berbeza dengan makhluk kerana Allah tidak memerlukan sebarang alat, Allah tak memerlukan sebarang deria pendengaran. Kalau kita makhluk, kita perlukan deria pendengaran. Bagi orang yang tuli atau pekak, mungkin dia perlukan alat untuk mendengar. Itu dua dalil. Dalil naqli daripada Al-Quran, Allah bersifat dengan sifat sama. Kemudian dalil akli, dalil akal yang boleh kita faham, Allah tak boleh ada kekurangan, Allah tak boleh ada cacat celah. Allah bersifat dengan sifat kemuliaan, kesempurnaan, maka mustahil bagi Allah dia tak boleh mendengar. Baik, seterusnya kita pergi kepada kesan meyakini Allah bersifat dengan sifat sama. Boleh tengok pada muka surat 72. Pelajar sekalian, yang pertama Ustaz nak sebut yang tercatat dalam buku teks kita. Yang pertama, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Sudah tentu kita akan jaga percakapan kita sebab Allah Maha mendengar. Jadi kita kena jaga daripada
maksiat-maksiat lidah. Yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan dari Allah. Kita tahu Allah ini bersifat dengan sifat sama, maha mendengar. Ni doa banyak-banyak. InsyaAllah Allah takkan abaikan segala bentuk doa kita sebab Allah maha mendengar. Yang ketiga, pelajar-pelajar sekalian, menjadikan bacaan Quran dan zikir sebagai amalan. Allah suka mendengar orang-orang yang selalu baca Quran. Allah suka, Allah cinta kepada hamba-hamba yang selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menjauhi maksiat lidah. Kita menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya keluar pada mulut kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kesan meyakini Allah bersifat sama, hidup diberkati Allah sebab kita beriman bahawa Allah itu wajib wajib kita beriman bahawa Allah itu bersifat dengan sifat sama. Sudah tentu iman kita tadi Allah kurniakan keberkatan dalam hidup kita. Jadi itulah 5 kesan meyakini Allah bersifat dengan sifat sama. Jadi para sekalian, tajuk perbincangan kita hanya setakat ini sahaja. Sebelum kita menamatkan perbincangan kita pada hari ini, pelajar-pelajar sekalian, perkara penting yang kita belajar pada hari ini adalah yang pertamanya kita dah belajar tadi pengertian sifat sama. Allah ini bersifat dengan sifat pendengar sama. Allah mendengar, maha mendengar segala sesuatu sama ada bunyi itu kuat ataupun yang tersembunyi. Walaupun bisikan hati. Yang kedua, kita mengaji tadi hukum kita beriman dengan Allah ini wajib bersifat dengan sifat sama. Wajib kita beriman. Yang ketiga, kita dah belajar, kita dah faham, iaitu dalil, bukti bahawa Allah ini bersifat dengan sifat sama. Bukti itu boleh kita lihat pada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 224. Wallahu sami'un alim. Dan kita tengok dalil akli, dalil akal. Kita berfikir Allah ni mustahil, tak boleh pada Allah ni ada kekurangan, tak boleh ada pada Allah ni kecacatan. Kemustahil Allah tak ada sifat pendengar, Allah tak ada sifat mendengar. Wajib kita beriman bahawa Allah ini ada sifat sama. Dan yang terakhir kita bincangkan pada hari ini tadi tersebut 5 kesan meyakini Allah bersifat sama. Pelajar-pelajar sekalian, sampai di sini dulu perbincangan dalam kelas kita. Mudah-mudahan dengan pencerahan yang Ustaz bagi dalam pelajaran kita pada hari ini kamu peroleh manfaat. Paling kurang kita faham Allah ini wajib bersifat dengan sifat sama. Mustahil Allah tak boleh mendengar, Allah tak boleh ada kekurangan, Allah tak boleh ada kecacatan. Terima kasih Ustaz ucapkan pada kamu semua. Jadi apa yang kita belajar ini semua terangkum dalam buku teks kita, buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Jadi tugasan kamu selepas kamu mendengar penjelasan penerangan daripada video ini, kamu kena salin. Yang pertama, salin nota dalam buku tulis kamu. Yang pertama, pengertian sifat sama. Kemudian hukum beriman dengan sifat sama Allah. Kemudian nota yang ketiga, dalil naqli dan dalil akli. Dan nota yang keempat ialah kesan, 5 kesan meyakini Allah itu bersifat sama. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ustaz doakan kamu dipermudahkan segala urusan sepanjang cuti ini. Sama-sama lah kita doakan semoga Allah segera mengangkatkan wabak ini supaya kita boleh kembali semula ke alam persekolahan seperti biasa. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.